syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Inilah dia program Borak Tengah Lapar. Okay. Tengah lapar pun boleh nyanyi tau. Tengah lapar boleh nyanyi. Tapi rasa hilang lapar kan bila selawat. Betul. Dengar suara ustaz, hilang lapar tu. Dengar suara dia balik. Aduh, datang Lapar balik. Baik, saya minat pemain bola syukur adan. Ha? Kita berada dalam 5 Ramadan. Nampak pantun saya? Yeay! Boleh pantun. Dekat dah pencen ke syukur adan? Dah pencen dah. Pencen dah. Dia kait lagi balik. Dia nak dan tu Ustaz. Okey, dan untuk episod yang kelima, macam biasa kita ada situasi yang bakal kita bincangkan. Masih lagi bersama-sama saya AP Syafiq, ada juga Atu daripada Kumpulan Zero, dan juga Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dan situasinya untuk hari ini, silakan Atu. Ya. Hari ini AP tidak kesorangan. Saya ada, jangan risau AP Ya. Everything is Under clear. control. Okey. Saya ini Ustaz saya baca daripada orang. Under control ke under maintenance? Under maintenance. Ya. Anda. Okey. Saya sudah 10 tahun berkahwin dengan isteri saya yang tercinta. Alhamdulillah. Isteri saya seorang suri rumah yang baik hati dan pandai melayan kami sekeluarga. Tahniah. Tapi Ustaz, isteri saya ada geng mesyuarat tingkap. Iaitu jiran-jiran di sekitar rumah saya. Aktiviti wajib mereka ialah bergosip, menganyam ketupat sambil mengumpat, tahu-tahu dah raya dah. Ada saja bahan yang menjadi agenda mesyuarat tingkap mereka ni Ustaz. Bulan puasa nampaknya makin aktif aktiviti mesyuarat tingkap. Saya pun stres lah Ustaz. Sekian yang benar yang tengah lapar, hashtag saya stres, hashtag anti mengumpat, hashtag borak tengah lapar. Kau hashtag lah semua. Hashtag. Macam mana Ustaz? Orang kata kalau kita cakap benda betul tu tak apa. Kalau cakap yang tak betul tu mengumpat. Allah katakan la yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan kamu mengumpat di antara satu sama lain. Sampai Allah tanya, adakah kamu suka makan daging saudara kamu? Bayangkan, makan mayat, berdaging mayat kawan kita. Tak sanggup kita. Tak sanggup Ustaz. Begitulah perumpamaan busuknya orang yang mengumpat. Jadi mengumpat tu apa? Bercakap sesuatu yang benar tentang orang lain yang orang tu tak suka untuk dipercakapkan. Walaupun betul, itu nama dia ngumpat. Kalau tak betul, namanya fitnah. Okey. Maksudnya kalau benda tu betul, kita kalau ikutkan tak boleh cakap lah. Sebab dah jatuh mengumpat. Kalau dia tak suka dengar. Misalnya kita sebut bentuk tubuh badan dia, cara dia berjalan, ejek ke. Ejek, buat jalan macam OKU, cakap-cakap OKU sikit, itu ngumpat. Macam sebut pasal rambut atu pun tak boleh lah kan? Pasal rambut atu pun tak boleh sebut lah. Kalau dia suka tak apa. Saya suka sebut lah. Tak apa sebut. Rambut cantik, macam salah. Ini semua sebut salah. Kan? Tapi ada juga mengumpat yang dibenarkan syarak. Bukan semua mengumpat yang dilarang. Contohnya tadi, kita ngumpat atu sebab kita nak kenal. Atu di sini punya ramai. Atu, Atri, banyak A4. Jadi atu yang mana? Atu yang rambut dia tu. Itu atu. Makna kita kenal dia. Orang mengenali dia sebabnya itu. Itu tak dikira ngumpat. Din mana? Din yang boroi tu. Din boroi. Tak apa. Sebab din terlalu ramai. Itu dibenarkan nombor satu. Yang kedua, dibenarkan mengumpat pada benda untuk mengelakkan orang daripada terkena sesuatu perkara buruk. Kau berhati-hati, dia tu scammer tau. Ramai orang yang dah terkena dengan dia. Mana kau tahu dia scammer? Aku pun kena tipu dia 2,000. Maknanya kita boleh ajar orang lain supaya jangan terkena macam kita. Yang ketiganya, dibenarkan mengumpat bila kita report polis. Ada kes misalnya kita pecah masuk rumah, orang pecah masuk rumah dan kita nampak orang tu, siapa dia yang pecah. Jadi kita boleh report. Pukul 2 pagi ketika saya bangun tidur, saya melihat seorang asing dalam rumah saya. Dia sedang mencuri dan menyelongkar rumah saya. Orang itu, polis tanya, Pak Cik kenal tak orang tu? Kenal. Siapa dia Pak Cik? Biarlah. Cakap pun mengumpat. Tu apa guna? Faedah juga report polis. Kan? Polis tu, aku buka puasa kan, kata polis tu. Jadi diharuskan. Ataupun yang keempat, supaya mendapat keadilan.
Dia pergi report pada mahkamah, dia buat perbicaraan dalam mahkamah. Suami saya tak pernah bagi, maka diharuskan mengumpat. Siapa yang tak bagi nafkah pada awak? Tak boleh mengumpat. Oh, tak mau. Ataupun suami dia kata, kamu dah buka aib aku pada hakim. Itu dibenarkan untuk mendapat keadilan. Yang kelima, dibolehkan mengumpat pada orang yang telah disebut mengumpat dalam Quran. Misalnya Firaun. Kita ngumpat Firaun, jangan jadi macam Firaun. Firaun tu jahat. Jangan orang tepuk atu belah atu. Yang sudah-sudahlah. Firaun dah mati. Janganlah ngumpat dia. Hai. Itu apa benda pengejaran kita nak ambilnya. Pandai pula nasihat yang Firaun tu dia dengan Tuhan dia lah. Kita ni yang hidup ni tak payahlah kait-kait lagi. Kan kau ngumpat kau pula kan. Jadi ini jenis-jenis yang diharuskan mengumpat. Okey. Lain daripada tu jangan buat. Jangan buatlah. Okey. Dengar-dengar producer nak bagi payment macam gini, kira mengumpat je Ustaz. Baik, tak apa-apa. Sila sama-sama. Kita nak lihat dulu dan kita akan kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Baik, Borak Tengah Lapar untuk episod yang kelima, hari kelima kita berpuasa dalam bulan Ramadan, dan untuk hari ini kita berbicara mengenai ahli mesyuarat tingkap. Ya. Apa mengumpat orang, mengumpat sana, mengumpat sini. Kalau suggestion saya lah, kalau boleh rumah tu jangan ada tingkap lah. Jangan ada tingkap lah. Settle masalah Ustaz. Jadi ahli mesyuarat pintu. Pintu pun tak ada. Pintu pun Jadi tak buat ada. rumah burung lah senang. Jadi pandai-pandai lah naik. Baik Ustaz, tadi dalam saya tak sedar lah, dekat luar masa kita rehat tadi, saya terngumpat atu. Terngumpat atu lah, cuba cakap macam ni. Berdosa tak Ustaz? Saya terngumpat atu dalam keadaan tak sedar ni Ustaz. Minta maaf lah balik. Minta maaf balik Kita kadang-kadang kenapa kita seronok ngumpat? Sebab kita ngata pada orang. Betul. Cuba kita ngata pada diri kita. Kita mengata pada orang memang seronok, sedap. Tak ada pula geng pula main topak lagi. Bos sos secukup rasa pula. Memang lagi sedap lah. Itu punca kenapa yang kita ni seronok mengumpat. Yang kedua, kalau kita rasa, ya Allah, aku dah tersilap cakap dengan dia, aku minta maaf. Pergi minta maaf. Minta maaf tu aku silap cakap pasal kau. Mana minta maaf. Pasal dosa yang melibatkan manusia ni susah nak dibandingkan dosa yang melibatkan dengan Allah. Dengan Allah kita boleh tak datangkan minta ampun. Dengan manusia, kena jumpa dia. Tu aku minta maaf. Aku ada mengata pada engkau hari tu. Itu yang paling susah. Ingat senang nak jumpa cakap macam itu. Betul. Susah. Sebab itu kena kontrol. Qaulun ma'ruf. Cakap yang baik. Kalau tak baik pun atu ni, tolong cakap yang baik tentang dia. Cerita baju dia cantik. Mana dia beli tak tahulah baju ni. Cantik baju awak sempena dengan Ramadan. Cantik dah baju dia kan. Jadi jangan, Ustaz, tak ada benda baik yang saya nak cakap tentang atu Ustaz. Awak reka yang baik tentang dia. Reka lah saya tak kisah. Reka yang baik. Jangan dia baik, awak kutuk dia pula. Ataupun dia memang tak baik, awak kutuk dia pula. Itu kan dah ngumpat. Kita pun belum tentu baik, kenapa kita nak kata pada orang? Saya pun buruk, kenapa kita nak kata orang lain buruk? Sebelum awak umpat orang lain, ada baiknya awak umpat diri awak dari dulu. Apalah kau ni muka macam gini? Ya, itu nama dia monolog. Tapi Ustaz betulkan tadi? Ya. Betul. Itu nama dia monolog. Sebab seluruh badan kita ni akan dijadikan saksi oleh Allah di hari kiamat kan. Okey, contoh jari kita ni. Okey, kita boleh menulis macam-macam dalam jari kita, dalam dunia ni. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Facebook. Cuba kita bercakap dengan dia. Engkau ni, aku suruh tulis, kau tulis. Aku suruh menaik, kau naik. Kau diam je. Tapi di hari kiamat engkau buka rahsia aku dengan Tuhan. Nampak? Mulai hari ni aku nak jadikan kau baik. Jari ni akan bercakap. Tapi kita jarang bercakap dengan dia. Balik ni saya talk to my hand. InsyaAllah. Kemudian orang pun datang jumpa Ustaz. Tolonglah ubatkan atu Ustaz. Dia dah cakap seorang. Kita bila atu bermonolog, kita mula cakap atu tak betul. Sedangkan apa yang atu buat tadi, kaki ni, kamu ni pun satu ni. Kita kena ajar. Tengok, tu nak ke mana pula tu? Bila nak makan benda haram, tengok, ambil benda haram. Tak takut pada Tuhan, letak balik. Tapi setengah orang, dia tak anggap itu sebagai satu monolog. Dia anggap itu gila. Ulama-ulama sufi dulu, dia suka pakai baju putih macam itu. Sebab apa? Sekali buat dosa, dia tulis. Nanti malam dia tengok apa dosa yang dia buat. Tulis. Patutlah kawan saya seorang tu.
Mamak putih. Oh, Tak lah. itu mengumpat dah tu. Mengumpat dah tu. Itu kira mengumpat. Astagfirullahalazim. Saya tak dengar. Saya tak dengar tadi. Sebab orang yang mendengar ngumpat pun macam dosa ngumpat. Dengar tu. Walaupun dia tak ngumpat, dia cuma duduk je. Dia ahli yang tak aktif lah. Ahli mesyuarat tingkap yang tak aktif, dia duduk. Tapi dia mendengar dan dia tidak menegur. Dan dia duduk je. Dia juga dikira sebagai mendapat dosa mengumpat. Lagi-lagi sekarang ni Ustaz, zaman serba canggih teknologi, netizen pula kalau kita dengar komen. Dengan WhatsApp, dengan komen. Allah. Sekarang tak payah ahli mesyuarat tingkap. Ahli mesyuarat WhatsApp. Macam-macam benda yang dia umpat. Makin canggih, makin banyak mengumpat Ustaz. Tapi apa pun saya nak ucap nak minta maaf pada Atu lah. Saya terang ni, saya bukan apa, bila tengok TV, tengok Atu, tak lawak lah Atu ni. Kau tunggu raya tahun depan. Awak maafkan saya tak? Saya tak maafkan kau. Sampai ke radio tu bertukar DJ, saya takkan maafkan kau. Itu yang orang dialog orang lama-lama barangnya lepas. Jangan diulang kaji. Diulang kaji ulang kaji. Ustaz, jangan Ustaz, saya minta maaf, dia tak maafkan saya Ustaz. Itu nama dia Damak. Damak Damak dengan Kasim Selam. Ampunkan aku Kasim. Ampunkan Mak Kasim. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah elok kau jadi haiwan? Allah Kasim. Itu keluar ala Kasim. Kalau macam tu punya minta maaf, kau tak nak maafkan lagi. Apa jenis orang lah Kasim Selamat. Maafkanlah. Baik Ustaz, ni bila cakap pasal mengumpat, selalu dikaitkan dengan orang perempuan. Betul ke Ustaz? Taklah. Orang laki-laki kuat lagi kuat ngumpat. Lagi-lagi kalau lelaki yang macam tu kan Ustaz, lagi mengumpat. Laki macam mana tu? Tak boleh. Tak boleh kita kata perempuan kuat ngumpat. Tak ada maknanya. Laki-laki sekarang ni. Zaman sekarang lelaki yang paling kuat mengumpat. Tak percaya, cuba tengok dalam Facebook. Tengok komen dia. Oh, laki-laki yang hentam kuat. Pergi masjid. Pergi mana-mana dewan. Menengok dewan gaduh siang malam. Lelaki. Jadi jangan kita cakap bahawa hanya orang perempuan sahaja yang mengumpat sahaja. Laki pun kuat mengumpat juga. Ustaz, saya setuju. Tetapi ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan kepada kita bahawa yang menghuni neraka kebanyakan yang perempuan, puncanya apa? Dua sebab. Lidah dan tidak taat pada suami dia. Jadi orang perempuan kenalah jaga lidah. Ya, dan kenalah jaga suami dia. Itu maksudnya. Itu dia. Dengar dia, producer kita perempuan. Siapa-siapa lah yang jadi perempuan. Kecuali yang dekat Australia tu lah. Okay. Nanti tak apa. Keluar radio kita mute. Tak apa, kena keluar radio kita mute. Baik, kita akan kembali selepas ini menerusi Borak Tengah Lapar. Terus bersama kami menerusi KLFM, Rentak Interaktif Kota. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Kembali lagi menerusi Borak Tengah Lapar. Masih lagi bersama-sama kami bertiga. Hari ini kita bercerita mengenai mengumpat. Ya. Okey, ada orang kata dosa mengumpat tu lebih besar daripada dosa berzina. Betul ke Ustaz? Lepas tu seronok pula orang berzina nanti kan. Jadi ingat, dosa berzina dengan Tuhan. Makna kita minta ampun, Allah ampunkan kita. Tapi dosa ngumpat melibatkan manusia. Selagi manusia tu tak ampunkan kita, macam mana kita nak taubat? Dosa berzina ni besar. Gugur segala amalan. Hancur segala amalan. Sekali berzina tu 60 tahun amalan batal. Kan? Tapi Allah ni maha pengampun. Kau taubat balik. Tapi kalau dosa yang melibatkan manusia, selagi mana manusia tu tak maafkan kau, amalan apa kau nak letak? Mengumpat ni macam mencukur agama. Apa maksud mencukur agama? Membuang segala pahala-pahala kita. Di situ bahayanya mengumpat. Jadi senang ke nak cari, nak minta maaf pada Atu? Betul. Macam kita kawan-kawan boleh kata Atu, aku tak maaf dengan kau. Tapi kita pun tak nak jumpa Atu. Kita pun tak nak jumpa Ustaz Kazim. Kita hentam dekat media sosial, kemudian kita tak minta maaf. Macam mana Allah nak terima puasa kita? Itu maksud besarnya daripada berzina tadi tu. Maksud dia tu bukan maknanya kalau gitu cantik kan bolehlah buat tu. Mana Bukan. boleh. Dosa tetap dosa Ustaz. Dosa juga. Macam sekarang Ustaz, zaman sekarang ni kita tahu teknologi serba canggih. Kadang-kadang ni yang baru-baru ini bulan lepas ada viral seorang wanita tu. Dia lagi suka dia buat benda-benda yang viral. Lepas tu dia suka diumpat. Dia kata dapat pahala free. Betul. Kita yang menyebabkan orang mengumpat kita pun kita dapat. Kita pun share. Saya ni minum. Saya minum dalam gelas. Di gelas saya ni saya ada tulisan arak.
jenama arak. Saya minum air teh. Leduk lepak kedai kopi saya minum. Orang lalu lalang. Ustaz Kazim minum arak. Ustaz Kazim minum arak. Oi, Ustaz Kazim minum arak. Ustaz Kazim minum arak. Berdosa. Sebab dia orang kata saya minum padahal itu teh. Tetapi saya juga berdosa. Yang kau gatal pergi minum dalam gelas yang bertulisan arak tu kenapa? Makna dua-dua berdosa dalam bab tu. Dia mengundang untuk orang. Ya, dia jadi ustaz lah kita. Ustaz Atuk. Mengundang nampak. Lagi tiga pusing tahu. Dia mengundang orang lain mengata pada dia. Mengata pada kita. Kita yang menyebabkan orang mengumpat kita. Kita lah berdosa juga. Kita faham lah di sini, betul lah. Kalau iyalah kita faham sekarang ni konten nak buat produk ke apa, umpatlah saya. Lagi viral. Bila viral lagi popular lagi untung. Itu kau bukan saya. Saya dah standby popular dengan Ustaz kan Ustaz. Itu riak Ustaz. Nanti boleh masuk TV. Iya. Okey Ustaz, macam contoh saya lah saya dah umpat orang, lepas tu dah bertaubat, lepas tu buat lagi. Taubat kita diterima ke tak Ustaz? Itu taubat. Taubat Dia betul-betul taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tak akan umpat lagi dah. Taubat betul-betul. Tak nak lagi. Aku benci ngumpat. Aku tak nak ulang balik perbuatan itu. Ini ngumpat itu taubat. Ya, kalau kita menangis pun itu menangis air mata buaya lain. Buaya ada air mata. Ada sikit-sikit lah. Dia warna macam teh ais sikit. Dia hanya buaya yang tahu Ustaz. Saya tahulah Ustaz. Kau tunjuk saya buaya Siap kau, saya enggap kau nanti. Baik, macam mana cadangan Ustaz lah untuk kita elakkan diri kita daripada mengumpat orang ni Ustaz? Jangan buka mulut. Jangan buka mulut Dah. Orang tanya saya, Ustaz, apakah ubat terbaik untuk batuk? Jangan batuk. Tu bingung lah, Ustaz ni tahan batuk. Bila nak batuk tahan. Tak jadi batuk. Apa cara nak mengelak untuk mengumpat? Jangan buka mulut. Tapi hati berkata-kata tak? Berkata-kata. Hati tetap berkata-kata. Sebab manusia tak boleh kontrol hati dia. Betul. Walaupun kita diam, sebenarnya hati bercakap. Hati bercakap. Apa Ustaz Kazim pakai baju kuning? Betul. Rasanya dah 5 hari puasa, itu je baju dia. Kan? Hati berkata-kata tak dalam? Betul. Itu tak berdosa. Sebab manusia tidak boleh mengawal hati dia. Cuma jangan lafazkan. Jangan lafazkan. Sebab tu Ki Aryu kata, jangan lafazkannya. Jangan lafazkan. Bila lafazkan, dia mula dikira. Betul. Manusia akan bercakap selagi mana dia hidup dalam hatinya. Selagi mana dia hidup, selagi itu hatinya berkata-kata. Tapi bila dia dah mati, baru hatinya stop. Kalau mengumpat dalam hati tak apa Ustaz. Diam sudahlah. Diam sudahlah. Okey. Baik, itulah dia topik kita pada hari ini, iaitu ahli mesyuarat tingkap. Jadi jangan mengumpat. Kita jaga bahasa kita, jaga mulut kita. Kalau tidak nanti susah nak mencari daripada mahsyar pula. Lagi-lagi di bulan puasa ini kalau boleh cakap benda-benda yang baik. Tak baik pun cakap benda baik. Awak baik, ustaz baik. Ustaz Semua baik. Ada benda nak cakap, diam. Diam. Man kana yu'minu billah falyaqul khair aw liyasmut. Maksudnya? Yang mengundang. saya tak tahu maksud dia, lebih baik saya diam. Orang yang beriman pada hari Allah dan pada hari kiamat, bila mereka bercakap, cakap yang baik atau mereka diam saja. Itulah tanda orang beriman. Baik, itu dia untuk episod ke-5. InsyaAllah esok kita akan kembali lagi untuk hari ke-6. Kita berpuasa dalam bulan Ramadan dan juga borak tengah lapar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan inilah dia KLFM, Rentak Interaktif Kota. KLFM. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.